Ustaz Uzar sudah bersedia di talian? Ustaz Uzar? Dah bersedia dekat talian ke Ustaz Uzar? Maaf Ustaz, suara tak dengar. Ustaz Uzar, suara tak dengar. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Okey, sekarang boleh dengar. Okey, jadi saya mempersilakan menjemput penceramah kita iaitu Ustaz Huzaruddin. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati barisan pegawai BPD Kota Tinggi, antaranya Cikgu Jaafar bin Atan selaku pegawai PPD Kota Tinggi Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan USTP Lepas tu Puan Khadiatun dan juga Cikgu Saifuzi, ada pegawai PPD yang lain. Dan juga tak terlupa nak sebut terima kasih kepada pengacara majlis Cikgu Nurul Najwa yang diimport khas daripada jauh tu. Okey, kalau siapa yang pernah ikuti bengkel KGKT sebelum ni, kenal lah siapa tu, Cikgu Nurul Najwa tu. Jadi alhamdulillah bengkel online ni Cikgu Cikgu Salwa. Okey, boleh? Okey, semua boleh mutekan mikrofon. Nanti kalau ada sebarang pertanyaan boleh onkan mikrofon dan boleh mencelah saya dan boleh bertanya. Okey, untuk pengetahuan semua cikgu Kota Tinggi, kalau cikgu-cikgu daerah Kota Tinggi nak buat webinar bengkel ke, mungkin ada aplikasi-aplikasi lain ataupun apa-apa inovasi ke yang berkaitan dengan ICT dan sebagainya, PAK1 ke, bolehlah berhubung dengan Cikgu Jaafar bin Atan. So nanti dia akan arrangekan satu webinar macam ni lah. Dan besok Padlet Cikgu Azura, lepas tu Google Form Cikgu Nasir, dan akan datang nanti Cikgu Najib daripada sekolah sukan. Dia akan ajar tentang Microsoft Teams mungkin selepas Chinese New Year. Okey, baik. Yang untuk yang Google Meet ni dia 250 user boleh masuk. Kalau macam guna yang D5 punya tu dia dah hadkan ke 100, tapi Cikgu Jaafar dia menggunakan inisiatif dia sendiri, dia dah jadikan dia dah upgrade lah. So maknanya bengkel ni boleh dihadiri oleh 250 orang guru. Dan nanti mungkin saya nak try satu features dalam Google Meet ni, dia boleh pecahkan kepada beberapa kumpulan. Nanti saya akan pecahkan cikgu dalam beberapa kumpulan. Nanti cikgu boleh berbincang dan nanti kita cantum semula dan kita akan dengar perbincangan cikgu tu. Saya punya soalan mudah saja. Macam yang saya punya Google Site ni, saya buat untuk dokumentasi BDR dan PDPR. Nanti selepas cikgu tengok penerangan saya akan minta cikgu berbincang apakah perkara lain. Maknanya selain daripada BDR dan PDPR, apakah perkara lain yang boleh kita gunakan dengan menggunakan Google Sites. Google Site. Okey, baik. Saya akan present saya punya skrin saya. Kalau tak nampak skrin boleh bagi tahu Okey, dah share skrin saya. Okey, baik. Google Site ni kalau kita nak mudah, kita boleh type sahaja. Okey. Type, dia punya perkataan dia ialah kalau macam saya try sekejap ni Okey, sekejap. Ni kan. Dia punya URL dia cites.google.com. Okey, sangat mudah iaitu cites.google. Okey. Ni. Cites
s.google.com. Ini bagi yang apa nak apa senang kita nak pergi. Iaitu type je citus.google.com. So dia akan pergi terus ke Google site. Okey. Dia sama juga macam apa ni Google Doc. Kalau Doc docs.google.com. Kita try docs.google.com. So dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke Google Doc. Okey, sama juga untuk yang slide. Kalau sliders lah, SLIDES, sliders.com. Kalau kita tengok sini, slides.google.com. Ini dia punya dia punya URL memudahkan kita untuk pergi ke laman web untuk Google Slide ke Google Doc ke. Kalau Google Sheet, so sama saja, type je sheets.google.com. So nanti dia akan pergi ke Google Sheet, sheets.google.com. Okey. Macam ni. Ingat je citus.google.com, docs.google.com, sliders.google.com, sheets.google.com. Sebab apa saya tunjuk ni, sebab apa? Sebab sebelum ni kan, kita biasa nak pergi ke Google Site ke apa ke, kita kena pergi kepada Google Drive kan. Biasa kita akan pergi ke Google Drive, kita pergi dekat New, kita pergi dekat Google Doc ke, Google Sheet ke, Google Form ke, ataupun pergi dekat Google Citus, barulah pergi. So benda tu agak leceh sikit. So nak memudahkan kita ingat, kita tak payah buat macam tu, kita just ingat dia punya URL dia ialah kalau Citus, cites.google.com. Okay, dia akan terus pergi ke mana? Google Site. So Google Site ni dia macam laman web lah, dia macam laman web. Macam laman web yang percuma. Laman web yang percuma. Okay, baik. Jadi macam siapa yang guna Google Classroom, so dia tidak ada masalah untuk tujuan dokumentasi. Siapa yang guna Google Classroom, mungkin dia tak ada masalah untuk tujuan dokumentasi. Tapi siapa yang tak guna Google Classroom, mungkin dia ada menggunakan aplikasi WhatsApp ke, dia gunakan Telegram ke. So macam mana kita nak susun kita punya BDR dan PR tu. Sebab apa macam untuk memudahkan kita lah kan. Macam kawasan yang agak lain dia tak berapa okey kan. So macam Google Classroom tu tak sesuai untuk tempat itu. So macam cikgu tu dia akan buat satu Google Form, dia akan buat rakaman dia mengajar. So dia akan buat dia punya bahan-bahan dia buat dia punya BDR punya borang. So macam mana kita nak susun dia supaya apabila berlakunya pemantauan ataupun pertanyaan oleh pegawai kita punya atasan kita kan, guru besar ke, GPK ke, okay baik saya nak tengok awak punya 3 minggu punya BDPR, awak punya 3 minggu punya BDR, waktu BDR tu awak buat apa, so apa bukti awak buat benda-benda tu. Dalam kita punya borang BDR awak cakap awak buat rakaman YouTube, okay mana YouTube tu, dalam laporan BDR tu awak beritahu saya buat sekian, okay mana bukti tu. So bukti-bukti tu kita nak susun dia dalam satu tempat, dan tempat itu mudah diakses. Kita boleh akses, pentadbir kita pun boleh akses. So saya gunakan ialah Google Site. Okey, kalau macam yang guna Telegram pun boleh. Nanti hari Jumaat nanti sektor pendidikan Islam bawah JPN Negeri Johor, saya akan bentangkan cara penggunaan Telegram dalam kita punya PDPR. Okey, tu nantilah. Tapi itu yang ni kita nak terangkan tentang kongsikan tentang Google Sites. So macam contoh yang saya telah buat ialah ini. Okey.
Okey, boleh nampak tak? Saya nampak ni kan? Dokumentasi PDPR dan BDR sebenarnya. So ni 20 kita mula kita punya BDR kita berapa bulan? 20 kan? So 20, 21, 24 kan? Rabu, 20, 21 Khamis, 24 Ahad ni 25, 26. Okey. So maknanya apabila ditanya, so kita boleh tunjukkan kita punya PDPR kita. Okey, macam klik tu kan. So ni dokumentasi PDPR. Okey, masa saya buat PDPR saya berada di sini, iaitu di SK Felda Loyang Selatan saja je lah. Okey, apa bahan yang saya gunakan dalam saya punya PDPR ialah buku teks tajuk pertama. Ini adalah buku teks untuk yang saya ajar tu sahaja pada hari itu. Di mana pada hari itu saya ajar tajuk fil matbah. Fil matbah ni dia nak membetulkan sebutan sa sin sod dengan sa sin dengan sod. So jadi saya dah setkan buku teks tu jadi 2 helai saja. Okey. So inilah bahan yang saya gunakan untuk hantar kepada murid saya dengan menggunakan WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Okey, kemudian apakah video pembelajaran yang saya gunakan? Okey, video pembelajaran yang saya gunakan ni, ini video yang saya telah buat. Saya buat kan? Saya rekod. Okey, apakah medium soalan yang saya buat? Saya buat guna guna Google Form. Saya buat guna Google Form. So apakah jawapan murid? Ini dia jawapan murid. Okey, dan lain-lain lagi lah yang boleh kita masukkan lah sebagai bukti apa yang kita dah buat. Kalau macam yang okey, ni borang BDR saya lah untuk yang hari 20 bulan tu. So inilah bukti bergambar apa yang saya telah buat. Okey, sebenarnya itulah. Okey, baik. Okey, so kita akan cuba buat macam ni. Okey, kita akan buat. Cara nak buat, mula-mula pergi dekat Google Site, sites.google.com. Okey, untuk mencantikkan kita punya Google Site ni, kita kena guna aplikasi Canva lah. Canva. Sebab apa kita guna aplikasi Canva? Sebab Canva ni dia ada satu design ataupun size untuk Google Site. Salam. Hai saya. Nak tanya, kalau Google Site ni memang tak boleh buka dengan guna handphone ni? Apa dia? Google Site ni memang tak boleh buka guna handphone ni? Boleh. Kita boleh jadikan Google Site ni sebagai apps Android kita. Saya buka guna handphone tapi dia kata to create or edit a site, go to Google Site on your desktop. Oh, okey. Mungkin nak edit lah, nak edit mungkin mudah guna komputer kot. Tapi untuk papak, untuk tengok kan hasil dia tu guna handphone boleh. Mungkin nak edit, nak buat Google Site dekat handphone tu mungkin ada certain handphone kot yang tak boleh. Ada yang macam dia prefer suruh pergi buka guna PC komputer kan. Okay, Ustaz, thanks. Okay, sama. Okay, terima kasih Cikgu Norizan daripada SK Bala Pertama 2. Okay, baik. Saya cadangkan guna Canva. Canva ni dia, Google Chrome, Google Classroom Headers. Okay. So, kita tekan yang Google Site ni, pergi dekat blank. Okay, bila blank kan? Okay, ni contoh. Kita nak buat apa? Contoh kita nak buat dokumentasi BDR dan DPR. Siapa kau punya? Okey, lepas tu kan kita klik pada yang Google, pergi dekat Canva. Cikgu kalau pergi Canva kan, cikgu kena sign up, login guna email D5. Okey, kalau guna email D5 ni dia apa ni? Kalau guna email D5 ni dia boleh banyak guna bahan. Okey. Okey, baik saya mute-kan sikit siapa ni. Okey. Sekejap saya mute. Okey, baik. Okey, so pergi dekat Google Classroom Headers dekat Canva dan pilihlah mana-mana design yang cikgu nak. Contoh saya nak ambil design mana best? Okey, jap. Okey, saya ambil yang ni lah. Saya ambil yang ni. Saya ambil yang ni Okey, kemudian kita type apa ni, dokumentasi BDR dan PDPR.
Okey. Letak nama pun boleh lah. Letak gambar pun boleh. Letak logo kan, letak logo sekolah pun boleh. Contoh lah, saya nak letak logo sekolah saya. Logo SK Felda Lok Heng Selatan. Saya ambil jap ni. Ni logo dia. So saya copy image, saya pastekan dekat Canva ni. So macam ni kan. Okey. Kalau nak letak lah. Tak letak tak apa. Okey. Okey, macam ni lah. Nak letak gambar sendiri pun boleh tu. Kalau cikgu nak letak gambar cikgu kan. Ada tak gambar saya lah. Okey tak ada. Okey tak apa. Okey So bila dah ambil ni, okey boleh download. Okey, download Okey dah download. Kemudian kita pergi dekat kita punya Google Site ni. Apa boleh kita buat? Kita pergi dekat ni, choose image ni. Choose image, upload. Tadi download Canva kat mana? Download Canva dekat desktop, mungkin dekat download. Ni dia. Ni. Okey, so yang ini dah boleh. Okey. Okey, so dah selesai kita punya header kita. Okey. So, baik, lepas tu okey, saya akan terangkan sikit dulu apa dia punya function-function untuk yang setiap features di sebelah kanan ni. Yang ini adalah text box. Kita nak tulis apa-apa perkataan, ayat, kita boleh tekan pada text box ni. Boleh tekan pada ini image kalau nak masukkan gambar, ni yang invert nak benamkan apa-apa laman web ke. Ini adalah bahan-bahan dalam Google Drive. Ini layout. Layout ni kita boleh susun kita punya bahan-bahan kita. Contoh macam yang saya telah buat. Okey, saya buat yang ni kan. Ni. Macam ni yang saya buat ni, saya guna layout apa? Ada banyak kan? Saya guna layout yang ni, yang ini. Kalau nak yang macam 3 je, tekan 3 lah. Nak 2 macam ni. Kalau macam 1 ni, sebelah kiri ni duduk bahan, sebelah kanan ni dia punya maklumat kita boleh isi. Okey. Ni collapsible text ni ialah kita boleh macam drop down kan dia punya maklumat dia. Atas dia punya apa ni, dia punya contoh saya tekan sini kan. Okey. Senarai contoh laman web. Ini fungsi yang collapsible text ni kan. Contoh saya tak apa. Apa ni? Kim. Lepas tu web KPM. Contoh-contoh PBDKT Kim Murabi. Okey. Okey. Jadi bila kita jadikan dia site, so dia akan drop down kan dia. So kalau macam orang nak tengok apa ni senarai laman web, dia boleh tekan yang ni, dia akan keluarkan apa senarai dia. Bila dia dah baca, dia boleh naikkan balik. Macam itulah fungsi untuk yang ni, yang collapsible text ni. Okey, manakala fungsi yang table of content ni, ni table of content ni bila ia segala bahan yang kita masukkan nanti yang dekat atas ni dia akan bagi setiap link tu lah. Maknanya kalau macam nak memudahkan orang tu, dia nak tengok bahan yang paling bawah sekali, dia boleh pergi dekat link yang dekat atas ni saja. Okey, baik. Macam image ni kan, sebutan dia kan. Kalau kita ada banyak gambar, kita nak jadikan orang boleh pergi dekat site kita tu, dia boleh klik next untuk gambar-gambar tu. Okey, contoh saya masukkan saya ambil gambar yang banyak lah. Okey, contoh gambar ni kan. Ni. Okey. Ni ambil gambar ni lah. Okey, ambil gambar ni je. Saya ada okey. Kita insert kan. Okey, so ni kita boleh besarkan dia. Okey, baik. So bila kita publishkan dia, okey,
Jadi sekejap. Okey. Bila kita preview kan dia, dia akan jadi gambar yang okey, dia tak keluar ni. So tak keluar. Sepatutnya dia keluar. Betul. Okey ni kan. So orang boleh next kan, next. Tu fungsi fungsi gambar tu. Fungsi features tu. So kalau kita nak adjust, kita boleh adjust. Bawahkan lagi sampai sempurna dia punya gambar dia. Kita boleh adjust lah macam tu. Ni fungsi pada image ni. Kala-kala button ni ialah contohlah kita nak buat home. Maknanya bila orang pergi ke kita punya Google site ni, lepas tu dia dah pergi banyak page, dia nak pergi ke yang asal, so dia boleh guna button. Contoh home. Home kan, pakai back home. So home ni, okey, sekejap saya kena, kalau nak tunjukkan macam button ni, biasa saya guna button ni untuk home. Di mana bila kita buat page, kita buat page ni kan, page contoh apa ni, contoh kita buat hari ni 9 Februari 2021. Okay. So kita dah berada dekat sini kan. So kita boleh masukkan kita punya button ini untuk jadikan kita boleh pergi ke home. Okay. Okay, ini adalah page yang kedua. Page yang kedua. Okay, sekarang ni saya nak pergi ke page yang pertama, home. So tekan home tu, dia akan pergi ke page yang pertama. Tu fungsi home button. Antara lain fungsi dia. Dan page ni cikgu, page ni nampak dia ada kat atas ni kan. Kita boleh sembunyikan dia. Ni tekan 3 titik ni, kita hide from navigation. So dia dah tak ada dekat atas ni. Okay. Macam saya buat ni kan. Ni 1 page, 2 page, 3 page, 4 page, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kan. Sepatutnya 13 ni ada dekat atas ni. Tapi saya telah sembunyikan dia. So kalau kita buat 100 page pun, dia tak akan ada dekat atas ni. Okay. Kalau cikgu tak faham, cikgu boleh tanya terus. Tak perlu start message sebab saya tak sempat nak baca message. Ya, cikgu terus onkan mikrofon, terus kita bertanya je kepada Ustaz Fuzal kita. Okey, saya teruskan kalau tak ada apa-apa. So jadi page tu kita boleh sembunyikan. So kalau macam 100 page kita buat, so tidak ada 100 page dekat atas ni. Dia akan sembunyikan. Baik, seterusnya kita pergi ke features yang seterusnya. Divider ni setakat divider lah dia punya ni apa, daripada yang bahan pertama dengan bahan kedua mungkin kita boleh letak apa-apa apa-apa gambar ke, tak kisah. Dividernya semua faham kan divider kan. Okey, kemudian place holder ni kalau kita tak nak guna yang layout ni, kita boleh guna place holder ni. So kita boleh letakkan lah apa-apa kat sini. Contoh kita boleh letak gambar ustaz ni lah. Okey, ustaz kacak ni. Kalau kita tak nak uncrop dia akan jadi macam ni. Kalau kita crop dia, kita boleh ni lah ustaz kecil apa. Okey, gambar ustaz ni lah. So dekat sini ada kosong, kita boleh letak apa-apa dekat gambar lah. Upload gambar ke apa ke. So, kita boleh letak kat sini. Okey, boleh letak apa-apa. Okey baik, seterusnya ialah YouTube. Okey, kita nak letak YouTube kat sini. Okey, kita boleh letak YouTube. Contoh YouTube Murabi. Okey. Ya, kan. Okey, transisi tahun 1. So saya letak. So dah, ni YouTube. YouTube. Kita boleh besarkan dia dan kita boleh kecilkan dia. Terpulanglah kepada cita rasa suka hati kemahaman kita nak buat macam mana. Okey. So kalau kita previewkan dia akan jadi macam ni lah. Okey, so kalau macam play boleh play tak?
Okey, play. Okey, seterusnya. Ni kalender. Tak kalender lah. Tak map, Google Map pun boleh. Tak Google Doc ke, Google Slide ke, sheet form dengan chart pun boleh. Okey, itu insert. Kemudian ini page. Page ni ialah segala page-page yang dekat atas tu lah. Biasanya dekat laman web kan, dekat atas ni ada macam directory, ada section pertama, section kedua, section ketiga kan. Ini dekat page. Dan page ni dia boleh buat sub-sub. Ni kan, new page, new link ataupun new page, boleh buat dia punya custom part macam-macam lah kita boleh buat ada ni. Okay, kemudian ni adalah dia punya tema dia lah. Nak buat macam mana? Nak buat macam ni ke? Nak buat macam ini ke? Ikut kita lah. Ni tema yang diberikan. Okay. Baik, sekarang ni saya nak buat BDR dengan PDPR. Okay, kita mula BDR kita berapa hari bulan cikgu? Ada siapa tak yang boleh? 20 hari bulan. Apa? 20 hari bulan. 20 hari bulan 1. Okay, kita mula 20 hari bulan. So kita akan buat 20 hari bulan. Baik, saya akan buang lah ni. Yang ini saya nak buat. Saya akan buang. Okay, saya akan letak dekat yang bahagian home ni. Home ni kan, dia punya hari-hari dia. Berapa hari bulan kan, macam yang saya buat ni kan. Saya buat ni. Okay, saya buat ni guna apa je? Saya buat ni guna Canva. Okay, Canva dekat bahagian mana? Dekat bahagian logo. Tadi saya buat header guna Canva sebab dia ada dia punya tapak Google Site punya design ni, Google Classroom header ke apa. Dan untuk yang saya punya tarikh hari tu saya buat guna logo. Create the design, pergi dekat logo. So boleh pilihlah logo mana yang cikgu nak buat. Hari tu saya buat guna logo yang tadi tu. Saya nak buat guna mana Sekejap, saya pilih sekejap. Okey. Mana yang paling cantik ni? Okey. Ada sini. Okey, sebab apa saya guna yang design size logo? Sebab size logo tu sesuai untuk yang 4 layout tu. Sesuai untuk 4 layout. Kalau kita guna yang 3 layout tu mungkin kita kena besarkan sikit. Okey, baik. Contoh saya guna yang saya punya sendiri tadi. All layout design. Okey, saya tukar kejap ni. Okey. Saya guna ni. Logo ni, ni. Ni dia. Logo dia. Asal dia macam ni. Asal dia macam ini. Putih. Saya tukar yang background putih. Jadi yang dulu Okey, ada persoalan? Okey, saya tukar yang background putih ni kepada lain. Saya tukar warna kuning. Sekalian nak tak warna apa? Kuning ke apa ke? Kemudian yang ni saya letak ke bawah. Sekejap. Saya letak ni bawah. Okey. 20 tu adalah hari Rabu. Ini kena buat satu persatu cikgu Satu-satu lah. Okey. Yang ini tak apa. So kita buat 20 dan 20, 21. So yang ni kan kita boleh naikkan ni sikit dekat bahagian ni. So dia boleh pergi dekat macam ni sikit. Dia boleh naikkan. Okey. So macam yang tengah-tengah ni kalau nak masukkan logo sekolah pun boleh. Contoh tadi kan logo SK Feda Loeng Selatan ni. Okey, kita boleh pastekan dia. Okey. So macam Canva ni kan dia boleh buang dia punya background tu. Pergi dekat tekan gambar tu, pergi dekat effect. Lepas tu pergi dekat ni background remover ni. So dia akan buang dia punya background putih tu. Okey, so dia boleh kecilkan. So boleh letak mana, nak letak kat sini ke, nak letak mana ke, terpulanglah ikut kreativiti dan kemahuan cikgu nak letak mana. Okey, nak letak gambar cikgu kat sini pun boleh ataupun nak besarkan lah ni. Besarkan sikit lah. Okey. Okey, ni sebenarnya sikit.
Okey. Macam ni lah. Sudah boleh save. Ambil yang nombor 1. Save balik 1 dan download. So kita kena buat folder sebab kita nak buat banyak hari kan. So kita kena folderkan dia. Dia akan letak dekat bahagian download. Okay. So saya buat satu folder hari BDR. Saya akan pastekan. Okay ni 20. Saya tak center je. Okay. Lepas 20, 1 kan? 21. Ni tukar pada hari Khamis. Itulah. Kena buat satu-satu lah. Kena buat satu persatu. Apa kita buat 2 hari saja. Okey. Oh. Okey, saya faham. Okey. Baik, kita akan buat 2 hari je. Nanti yang hari lain tu boleh buat kat rumah masing-masing lah. Okey, baik. Okey, saya akan masukkan. So, boleh guna apa? Nak guna layout mana? Nak guna layout yang 2 ke, yang 3 ke, yang 4? Saya guna yang 4. Okey. So, boleh klik ni dan boleh klik pada upload boleh, select image pun boleh. Select image. Okey. Ini dekat ni. Ni upload. Hari BDR. Sini ada 20 Januari. 20 Januari. Okey. Kalau yang ini ada upload, dia ada 21 Januari. Okey. 20 Januari dengan 21 Januari. Baik, sekarang ni kita nak buat page dia. So page yang ada ialah ini kita tukar. Ini kita tukar pada 20 Januari. Okey. Kita buat page yang kedua 21 Januari. Daripada done. Okey, sebenarnya kita ada 2 page. So yang nombor 1 ni pun kita hide from navigation dia. Okey. So kita pergi dekat home. Yang ini kan. Okey. Sekejap. Okey, lupa. Boleh. Ni boleh. Ni letak 20. Apply. Yang ini letak 21. Apply. Lepas tu kita preview. Okay, ini yang utama home kan. Kalau kita klik pada 20 Januari, dia akan pergi ke page 20 Januari. Okay, kalau kita klik pada ni klik home kan, dia akan pergi balik dekat yang utama 21 Januari, dia akan pergi ke page 21 Januari. Okay, baik. Oh, yang page 21 ni kita tak buat home. So kita boleh buat home lah. Klik pada button add home. Ini link home. Okay. So boleh letak tengah-tengah boleh. Pada page 20 hari bulan pun kita letak tengah-tengah. Okay. Kalau kita nak letak dekat bawah ni 20 Januari ke apa ke, boleh guna apa cikgu? Guna Canva lah. Guna Canva. Siap. Ni. Pada pada apa ni Google Classroom. Ni headers ni. Okey, kita nak buat hari kan. Tadi contoh bagi cantik sikit bagi hari. So sini kita boleh letak tarikh lah. 20 Januari. Ni 2021. Okey, download. Download. Okey, lepas tu pergi dekat kita punya ni, nak letak apa? Kita letakkan dia ialah gambar, image. Upload dekat download. Kita letak atas. Okay.
So kita boleh besarkan dia. Macam tu lah. Okey, baik. Sekarang ni kita punya PDR kita guna apa? PDR kita guna borang kan? Ada borang kan? Borang sama ada kita nak letak okey, macam ni. Okay. So borang kita guna apa ni, Google Doc. Okey, so caranya ialah pilih layout. Ni layout ni. Layout ni kan. So tak pada tambah, pergi kat from drive, recent, ni saya punya ni. So sini kita boleh letaklah borang BDR hari tu, borang BDR. Okay. Yang ni boleh lah, bolehlah nak type apa-apa kan, aktiviti yang dijalankan. Tapi kalau macam ada nak orang yang nak tengok kan, dia boleh kita preview kan dia. Kan, ni kan. So dia boleh tengok, dia boleh besarkan. Dia boleh tengok. Okey, ni kenyataan kita. Okey. 20 hari bulan, selain daripada kita buat isi borang, kita buat apa? Contoh kita ada buat aktiviti pembahagian apa, modul ke apa ke. So kita boleh letak kat situ. Contoh gambar kan. Gambar guna apa cikgu? Guna image. So boleh upload image tu. Gambar tu berada di mana? Okey, cari gambar tu berada di mana. Contoh dekat sini gambar. Tak ada je. Okey, gambar. Okay, ni contoh Ni contoh gambar aktiviti kita, gambar aktiviti yang kita buat. Mungkin kita ada ambil gambar kan. So kita boleh masukkan gambar tu kat sini. So dia akan berada dekat sini. Okey. Sekarang bila kita previewkan dia. Okey, jap. Yang gambar tu tunggu jap. Dia makan masa sikit. Okay, jap sampai tadi yang gambar dia lambat sikit. So nanti gambar aktiviti yang kita buat, contoh kita ada buat pada 20 hari bulan tu pembahagian modul. So nanti kat situ dia akan keluar gambar tu lah, gambar. Jap, kita refresh jap. Gambar ni ada. Kita preview. Ni. Dia akan boleh next dan next. Okey. Okay. So itu untuk 20 hari bulan. So contoh 21 hari bulan, 21 hari bulan kita buat RPH kan? Kita buat RPH. Okay, so 21 hari bulan macam yang saya buat ni, 21 hari bulan saya buat apa lah? Ni, saya buat saya punya lokasi saya, bahan yang saya gunakan. Ni video pembelajaran yang saya gunakan, saya hantar kepada murid untuk murid tengok. Ini adalah Google Form yang murid tu akan jawab. Ini adalah jawapan murid apabila dia dah jawab. Okey. So kita cuba untuk masukkan mula-mula kita masukkan maps. Nak letak maps boleh. Contoh apa guna maps ni? Maps ni gunanya lah lokasi masa kita buat tu. Nak buat tak nak buat pun tak apa. Okey, faedah Lok Heng Selatan. Ini serah saja cikgu Okey. Saya lupa. Saya lupa. Kita kena guna layout ni. Ni layout ni. Tekan maps, type SK Felda Lok Heng Selatan ni. Select. Okey. Ini saja nak menambahkan lokasi apa ni, bahan-bahan lokasi. Okey. Kemudian kita nak masukkan buku teks. Apakah bahan yang kita bagi kepada murid tu dalam kita punya RPH kita tu. So kita boleh letak dekat sini lah, guna layout mana. Nak guna layout yang pertama ke, yang kedua ke, ketiga ke, empat suka hati. Saya guna yang ni lah, yang ni.
Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak pecahkan buku teks tu. Biasanya kita ambil buku teks tu dekat portal 5 kan. Jadi kita masuk. Kalau kita bagi buku teks tu satu selepuk keseluruhan buku teks tu kepada murid, mungkin murid tu agak sukar untuk download buku teks tu kan. Tapi kalau macam kita dah pisahkan dia, so dalam lebih kurang kita bagi dia dua helai muka surat, so mudah untuk murid tu download buku teks tu. So cara dia mula-mula kita kena download dahulu buku teks tu. Okay, saya dah download saya rasa. Okay, lepas dah download, kita pergi dekat tempat yang kita dah download buku teks tu. Saya punya dekat, kejap. Okay. Tempat yang saya telah download tu berada di sini. Okay, di folder download lah. So kita buka buku teks tu guna, macam saya guna apa-apalah, guna Google Chrome boleh ataupun Microsoft Edge boleh. So saya guna yang Microsoft Edge ni lah. Okay, baik. Lepas tu kan kita tengok kita nak ajar dekat tajuk yang mana. So saya ajar tajuk yang ni lah kan, yang apa, Al-Wahdatul Ula fil Matbah. Jadi lihaza ana okay, ambil yang ni lah, ambil yang muka surat ni, muka surat 11 ni, 11 dan muka surat 12. 11 dan jangan ambil ikut muka surat ni. Ambil ikut muka surat atas ni. Ambil 11 dan 12. Okey, so buat apa? Pergi dekat bahagian printer ni, print ni. Klik. Lepas tu pastikan printer kita tukar kepada Microsoft Print to PDF. Lepas tu bahagian page ni, bahagian page ni letak 11 to 12. Okay. Microsoft Print to PDF. Tengok sikit. Betul lebih kurang ni. Lepas tu, okay, pastikan page tu 11 hingga 12. So dia akan save yang ini saja. Bila klik print, so kita letakkan tajuk 1 bahasa Arab 11 hingga 12. Kemudian kita save. Okey, dah save tu. Okey, kemudian kita pergi dekat kita punya Google site kita. Kemudian kita upload. Boleh? Oh, tak boleh upload so kita kena upload dia ke Google Drive dahulu. Kita kena upload dia ke Google Drive dahulu. Okay, kemudian kita upload dulu. Ianya berada di desktop tadi. Ni. Okay. Lepas dah tu pergi balik dekat kita punya ni, klik tambah ni. Lepas tu from drive. Lepas tu recent. Okay, klik tunggu jap. Okay, ni dah saya punya. Okay, masuk. Okay. Okay, ni. Buku teks tajuk buku surat apa ni tadi, apa surat 2 hingga 3. Okay. So buku teks ni teks muka surat 2 hingga 3 diberikan kepada murid. Jadi cikgu, bila kita bagi buku teks tu dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke, PDF tu ada 2 muka surat. So lagi mudah murid itu untuk download berbanding kita bagi satu teks, buku teks tu yang ada 150 muka surat tu untuk di download, agak makan masa. So kalau macam setakat 2 helai je ni kan, so mudah untuk diorang
download lah. Okey. Baik, lepas tu kita ada buat apa ni, rakaman video pengajaran kan. Biasa kita rakam video pengajaran, kita ambil buku teks kita tu kan. Kita ambil buku teks tu, kemudian kita rakam kan. Saya biasa rakam guna Microsoft Edge ni. Okey, sebab apa? Microsoft Edge ni dia ada draw. So kita boleh contoh-contoh tank. Dia ada highlight. Nah, highlight ni. Highlight. Hidup dia boleh page view dan saya rakam guna Filmora. Okey. So kita nak masukkan kita punya rakaman tu dekat mana? Dekat kita punya Google Site ni. Adalah dengan cara kita ambil dulu layout tu. Ni. Kemudian pergi dekat YouTube rakaman tu. Okey. Sekejap saya pergi saya punya YouTube Saya tak ingat saya punya bahan tu. Okey, sekejap. Okey. Okey ni. Ini saya punya. Okey, so kita copy video URL, pastekan je kat situ. Nanti ada select, select sini lah. So kat sini kita tulis video rakaman. Video ini diberikan kepada murid untuk mereka belajar dan mencuba menyebut huruf dan perkataan dengan betul berpandukan bimbingan. Okey. So ini video rakaman kita. Okay. Lepas tu lepas video rakaman mesti kita letakkan Google Form kan. So kita boleh letak Google Form kat sini. Guna layout mana-mana nak kita guna. So saya guna layout yang satu. Okey, saya nak share kan macam mana kita nak buat Google Form yang menggunakan suara. Google Form yang menggunakan suara. Biasa kan kalau macam kita di Quizizz ataupun di Kahoot, dia ada satu features yang mana kita boleh rakam suara kita dan murid boleh jawab kan, tapi features tu adalah berbayar, dia kena premium. Tapi kalau macam kita tak nak berbayar, nak ambil yang percuma kan, so kita boleh guna Google Form juga. Tapi ada cara dia. Cara dia agak leceh sikit lah. Okay, saya tunjukkan forms.google.com. Okey, ini contoh soalan contoh soalan yang saya telah buat. Okey. Soalan ni kalau kita tengok, soalan ni kan, murid tu dia kena dengar, Salah je tu. So dia kena pilih mana satukah perkataan pada video tu. Adakah ini ataupun ini? Okey. So kalau yang berkaitan dengan audio ni, kalau kita nak buat kita kena rakam dekat mana dia? Kita kena rakam dekat rakam dekat YouTube. Dekat YouTube. Kita rakam dekat PowerPoint tu, masukkan suara kita dengan gambar, kemudian dah save MP4, masukkan dia ke YouTube. Okey, baik. Contoh yang macam yang soalan yang saya telah buat tadi ni kan. Saya dah siap saya punya soalan ni. Okey. Copy. Kemudian boleh pastekan lah dekat sini. Dekat from drive. Okey, sini dekat Google Form. Okey, jap. Okey ni. Okey, siap. Ni lah soalannya. Okey.
Okey, kita bolehlah type apa-apa. Soalan. Soalan penilaian. So, kita nak tahu bahawa adakah murid ni dia boleh mendengar sebutan huruf tu dan dia boleh padankan dengan perkataan. Ada murid dia boleh dengar tapi bila jumpa perkataan dia tak nak sebut. Jika ada macam dia dengar dan dia boleh padankan dengan perkataan yang betul, maknanya dia boleh tahu dengar sebutan tu dan mungkin dia boleh baca sebut dengan betul. Okey, baik. Soalan ni diberikan kepada murid. Baik, lepas soalan kita nak tahu apa kan dia punya apa? Kita nak tahu dia punya jawapan dia, skor. Berapa skor yang boleh berdapat kalau macam kita guna Google Form ni, kita pergi dekat respon, dia akan ada ni kan, Google Sheet ni, view response in sheets kan. Tekan je sheet ni. Lepas tu pada share ni kan, tekan share, kemudian press ni kan, with anyone with the link, ini boleh view. So copy link dan lepas tu kita masukkan layout dia dan kita klik pada from drive. Ambil yang listen. Ni dah. Kan. Ini dia punya skor ya. Skor murid tu. Okey, skor murid. Bagi tajuk yang kita dah ajar tu. Dan lain-lain bahan lain kita nak masukkan. Kalau nak masukkan apa ni YouTube lain ke, chat ke apa ke, kita boleh masukkan lah dekat sini. Okey, baik. Tu akak ni ada sebarang pertanyaan. Okey, untuk para cikgu-cikgu ada sebarang pertanyaan sampai ke tahap ini. Ada soalan yang nak ajukan kepada Ustaz Fuza? Kalau tak ada kita boleh teruskan ke macam mana? Kalau ada para penonton nak tanyakan soalan ke? So yang Google Site ni dia salah satu daripada platform lah. Kalau macam kita guna Microsoft Teams, so tak ada masalah. Microsoft Teams tu kita boleh letak tu lah. Sebab kita letak Google Classroom pun tak ada masalah. Sebab dalam Google Classroom tu pun kita boleh letak kita punya bahan-bahan kita tu. Dalam Google Classroom tu ada Google Form. Dalam Google Classroom tu kita boleh letak kita punya material kita. So ini bagi yang tak menggunakan Google Classroom, dia tak gunakan Microsoft Teams sebab dia menggunakan WhatsApp, dia gunakan Telegram. So dia gunakan modul kan, macam modul kan, macam sekolah-sekolah yang murid-murid dia tak dapat nak menggunakan platform yang kita ada macam cikgu kan, cikgu insya-Allah boleh guna Google Classroom, boleh guna Microsoft Teams. Tapi bila kita guna Google Classroom, dia punya respons ialah macam murid tu ada kelas tu ada 38, yang join tu hanya 5 orang sahaja. So lagi selebihnya tu tak guna, sebenarnya benda tu tidak menyeluruh. So kita nak macam susun benda tu bahan. Ya, Cikgu Irma ada nak tanya soalan ke? Cikgu Irma? Dia bukan gini, awak buat gini kan? Ya, Cikgu Irma? Cikgu buat gini. Okey. Okay, kalau tak ada tak apa, kita ni. Okey Ustaz, kalau tak ada mungkin boleh sambung ke? Semua tengah macam tengah kusyuk ni. Nak dengar ni. Saya mute ya. Okey. Okey, saya mute. Boleh. Kalau ke bawah. Tak boleh. Okey, baik. Okey. Kalau ada nak tanya boleh buka mikrofon, boleh tanya. Mikrofon tanyakan soalan. Okey. Kenapa tak boleh mute dia? Ya, salah. Siapa tu daripada Cikgu Nur Rizal ya? Ya, Cikgu Nur Rizal. Ya, saya nak tanya, kalau kita guna GC kan, adakah GC tu dia sama tak dengan penggunaan Google Site? Lepas tu daripada GC tu, boleh tak kita link dengan Google Site? Ke tak perlu sebab kita dah guna GC? Pada saya kalau dah guna GC dah tak perlulah kita nak guna dalam GC tu kita boleh guna Google Site. Tapi kalau macam dalam kita guna Google Classroom, dalam Google Classroom tu dah tersusun dia punya
tempat-tempat yang kita boleh letak. Kan? Macam dalam GC tu, Google Classroom tu dia ada Google Form. Dalam Google Form tu kita boleh letak bahagian ni. Kita boleh letak ni, kita boleh letak tambahkan ni file upload. Boleh letak file upload. Dalam file upload tu kita boleh dapatkan link dekat Google Drive, so kita boleh masukkan dalam GC kita. Dalam GC. Okey. Maksudnya kalau kita dah guna GC, kalau kita buat juga yang ni, kita just link dengan GC je lah. Ke kalau tak buat pun tak apa. Guna GC lah. Sebab sekarang ni GC kan dah boleh guna link kan. Macam sebelum ni GC dia kena guna code ataupun orang invite kan. So untuk yang GC sekarang ni kita dah boleh dapatkan URL dia. Sebelum URL tu sesiapa yang ada email Delima, so dia boleh masuk lah. Cuma yang macam yang Google Site ni kita boleh openkan dia. So, siapa yang tak ada email Delima pun dia boleh masuk kita punya Google Site kita. So Google Site ni dia macam Padlet lah, macam Padlet, macam Wakelet, dan kita boleh letakkan kita punya bahan-bahan, bukti-bukti pengajaran kita, segala macam kita hantar WhatsApp kan, gambar peta iting, peta buih, dan kita minta supaya murid tu lukis peta iting seperti mana gambar yang telah cikgu bagi dalam handphone, dalam handset kan. Kemudian murid tu dia tulis dekat buku tulis peta iting, peta buih. Kemudian kita minta murid tu snap gambar dan hantar kepada kita. So kita segala gambar-gambar yang murid tu telah buat, kita boleh masukkan dalam kita punya Google Sites, dalam folder Google Drive. So link Google Drive tu kita boleh letak dekat mana? Google Site pada hari yang kita mengajar tu. Okey Ustaz, maksudnya penggunaan dia sama dengan GC lah kan? GC pun kita boleh terima gerakan murid matematik kan? Betul. Ha. Ada GC betul. Okey Ustaz, terima kasih. Okay, siapa? SK, ni SK mana-mana dua dia guna Google Classroom, GC kan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, kalau kita gunakan Google Sites, kita buat form dan kita buat contohnya kuis semua tu guna akaun Delima, akaun luar, maksudnya kalau murid tu akses tak guna Delima pun dia boleh view dekat site, tak ada problem Bila kita buat Google Form tu, kita kena antikkan. Pada ni kan ada setting ni kan. Ya. Setting ni biasanya dia akan tekan ni, dia akan restrict to users in Ministry of Education Malaysia kan. Kita kena antikkan dia. Okey, ini kalau sekiranya kita buat menggunakan akaun Delima kita lah kan, maknanya setting kita kena buat awal ya. Ya betul. Terima kasih Ustaz. Sama. So cikgu, kalau cikgu guna akaun Delima, cikgu buat Google Site ke, cikgu buat guna Google Form ke, Google Slide ke, Google Sheet ke apa ke, cikgu kena pergi pada setting tu, antikkan dia. Sebab apa? Dia automatik akan restrict pada yang ada akaun Delima je. So mana cikgu kena antikkan dia, barulah orang lain boleh masuk. Okey cikgu, sebenarnya hari ni macam hari ni kan, hari ni cikgu Jaafar dia bagi saya akaun Google Meet yang dia boleh pecahkan ikut kumpulan. Sekejap, macam ada soalan, saya nak baca soalan Assalamualaikum Ustaz. Okay saya. Saya nak tanya yang Google Form tu. Okey. Kan responden Ustaz tu dia nama murid kan? Macam mana Ustaz buat tu Sebab saya biasa dia keluar Google punya email tu kan. Macam mana saya masukkan nama-nama tu Okey. Mula-mula cikgu pergi dekat FPDM kan, dapatkan senarai nama tu. Okey, kat mana saya punya FPDM Okey, jap. Ada saya punya ni. Saya harap saya ada Jap dapatkan senarai nama dahulu. Ataupun kat mana saya punya senarai nama tu.
Okey, bila cikgu dapatkan senarai nama dulu kat PDM, ni kan dalam bentuk Google Sheet kan? Kan? So cikgu highlightkan semua. Daripada atas sampai bawah tu, highlightkan dia. So copy, bila dah copy kan, cikgu pergi dekat yang ni, yang Google Form cikgu ni biasa mula nama kan. Okey ni okey soalan, soalan penilaian. Okey, so ini adalah nama. Okey, so ni kan saya biasa buat guna drop down. Kemudian yang senarai nama tu, cikgu tekan ni kan. Kemudian cikgu Ctrl V saja. Ctrl V, nanti dia akan terus sederik. Kalau macam dalam Google Sheet cikgu tu ada 40 nama, nanti automatik dah jadi 40 nama dekat bahagian sini. Dekat bawah. Macam yang yang dekat responden tu, dekat responden untuk Google Form tu. Jadi budak murid yang dia jawab tu dia macam mana kita boleh tahu murid tu yang jawab? Tengok ustaz dekat responden tadi. Okey, baik. Yang ini betul yang ni? Itu kan nama kan? Sebab saya biasa dia keluar murid tu punya Google Gmail dia lah. Oh saya macam saya letak senarai nama, dia tinggal klik drop down, tekan pilih nama dia akan masuk. Kemudian saya klikkan pada collect saya tak collect email address ni. Tidak. Saya tak buat. Jadi murid yang masuk tu dia akan klik dekat nama dia, lepas tu baru dia jawab lah. Betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Kisah sama. Maaf Cikgu Nawawi sebab kalau cikgu tikkan yang bahagian collect email tu, maksudnya budak mesti kena isi email dulu. Dia tak boleh nak terus direct. Kalau macam yang Ustaz Fuzal buat ni dia terus direct. Dia ni budak dia tak perlu nak kena isi email, terus pilih nama dia dan terus jawab quiz tu. Lagi mudah dah terusnya. Okey, terima kasih. Sama. Okey Ustaz, ni ada soalan dekat chat ni. Dia kata nak tanya header Google Classroom ni atau header Google Site dan macam mana nak input. Okey, ini dah jawab kan. Maksudnya daripada Canva tu kita tak boleh terus direct kepada Google Site kan, kena download dulu baru upload balik kan dalam Google Site. Betul Ustaz kan? Ya, betul. Okey, ada soalan? Okey, cikgu. Kalau soalan lagi boleh onkan mikrofon ke atau bertanya kat ruangan chat. Hari ni saya nak cuba satu features dekat Google Meet ni. Google Meet ni nanti dia akan pecahkan kepada kumpulan-kumpulan. Cikgu dah bersedia belum? Okey. Maaf Ustaz, ada tambahan. Ya, Cikgu Jafar. Ya, berkaitan dengan G-Form tu nanti Cikgu Nasir akan terangkan pada hari Khamis. Ya. Jangan lupa insyaAllah pada hari Khamis nanti bersama dengan Sifu Nasir, dia akan menerangkan secara terperinci A to Z. Cikgu boleh talukan dia dengan soalan-soalan dengan Google Form. Dan cikgu boleh tanya dia macam mana nak buat Google Data Studio. Dia boleh terangkan sekali harum bagaimana daripada Google Form pergi ke Google Sheet untuk dia punya dapatan murid, dan daripada Google Sheet tu pergi ke Google Data Studio untuk menghasilkan satu analisis yang terbaik. So nanti kepada hari Khamis. Okey, saya punya soalan saya ialah selain daripada BDPR, dokumentasi, apakah lagi perkara lain, item-item lain ataupun yang kita boleh gunakan pada Google Site ni? Soalan saya nanti dalam kumpulan tu nanti cikgu-cikgu boleh berbincang. Saya bagi masa 5 minit saja. Lepas 5 minit kita akan kembali kepada kita yang sekarang ni. Maaf, cikgu, saya rasa mungkin soalan penonton ni mungkin cikgu Jaafar boleh jawab ke ataupun Ustaz boleh jawab. Daripada cikgu Wan Izzati Al-Ilya, dia kata dokumentasi BDA ni adakah wajib untuk guru-guru Kota Tinggi? Mungkin di peringkat PPD Kota Tinggi mewajibkan atau terpulang? Tak. Tidak. Tidak diwajibkan cikgu, jangan cikgu tak. Ini adalah mungkin satu inisiatif lah untuk cikgu-cikgu kan, nak mengumpulkan bahan komunikasi lah supaya senang dia nampak tersusun. Okey, cikgu Wan Izzati ya?
Mana tahu cikgu nak mau guru cemerlang kan pada tahun ni. So boleh gunakan. Terima Nazir kasih. tanya Cikgu Nurul Najwa awak mau guru cemerlang tahun ni kan. So, saya nak tengok awak punya bukti BDR awak, BDPR awak mana. Takkan kita nak tunjukkan kita punya file kan. So kita tu okay, saya punya bukti saya ada pakai Google Site, BDR dan PDPR. Nampak canggih sikit kan? Nampak kita menggunakan berkosong. Okey, saya terus ya daripada Cikgu Yip Chi Kyong. Okey, apa channel promosi webinar ini? Sebab hari pun last minute baru dapat. Nasib baik tak terlepas. Mungkin Ustaz atau Cikgu Jaafar boleh jawab ataupun mungkin ada wakil daripada pihak PPD. Boleh Saya serahkan pada Cikgu Jaafar. Ya, mungkin pada ni pada Cikgu Jaafar. Cikgu Jaafar? Tentang apa tu? Ada tanya, ada channel tak nak mempromosikan webinar ni? Dia kata sebab hari ni pun baru tahu last minute. Maaf cikgu kalau cikgu dapat info yang lambat. Sebab kami pun untuk program webinar ni kita susun secara segeralah. Jadi mana-mana yang dapat tu saya sebenarnya dah sampaikan kepada grup 31 maklumat awal dia lah. Kalau satu sekolah mungkin cikgu akan dapat maklumat. Kalau cikgu nak stay untuk dapatkan maklumat webinar cikgu boleh join grup admin Delima Kodi. Delima KT Delima KT. Nanti saya upkan dia punya link lah dekat ruangan chat. Okey, terima kasih Cikgu Jaafar. Okey, soalan pada Ustaz ni. Okey, macam mana Ustaz tahu ataupun penglibatan murid Ustaz setakat ini bila menggunakan Google Site ni? Kurang respon baik ke ataupun ada Google Site ni sebenarnya bukan untuk murid Google Site yang saya buat ni bukannya untuk murid. Google Site yang saya buat ni lah untuk saya punya dokumentasi. Kalau saya ditanya cikgu sendiri kiranya, untuk cikgu sendiri kan? Sendiri. Kalau macam cikgu berani nak bagi pada murid-murid, mana tahu kan 9 Februari murid tu dia tak buat kerja sekolah pada 20 Januari. So cikgu boleh ambil lah saya punya Google Site ni, awak tengoklah saya punya kerja rumah pada 20 Januari kan. Ustaz Uzza termute. Ustaz Uzza. Termute lah. Okey baik. Okey, siapa yang mute saya punya tu? Okey. Google Site ni untuk sendiri, personal. Google Site yang saya buat ni adalah personal untuk saya. Tetapi kalau sekiranya cikgu berani nak bagi pada murid, mana tahu murid tu dia dah 9 Februari ni dia tak buat tau kerja sekolah pada 20 Januari. So cikgu malas nak ulang balik. Kenapa awak pergi dekat saya punya Google Site ni, awak pergi dekat 20 Januari tengok situ apa benda kerja rumah dia, awak buat lah. Itulah ya. Sebenarnya Google Site ni maknanya benda tu macam boleh membantu murid-murid sekiranya cikgu nak bagi kat murid lah. Mana-mana murid-murid yang dia terskip ke kerja-kerja sekolah, bahan-bahan sekolah pada 20 Januari ke 21 Januari ke 25 Januari ke, so diorang boleh rujuk dekat Google Site yang cikgu telah bina. Tapi pada asalnya saya buatnya untuk saya punya dokumentasi peribadi saya. Kalau cikgu nak bagi pada murid, pulanglah. Okey. Sokong Ustaz. Cadangan yang baik. Dan itu memang berguna lah. Maksudnya sekarang ni cikgu-cikgu kita banyak gunakan WhatsApp, Telegram untuk PDPR. Jadi kita gunakan ini sebagai alternatif bagi murid-murid yang tak dapat mengikuti cara dekat mesej dengan handphone tu lah kan. Jadi bila ada site ni, murid-murid kita senang rujuk kalau dia tertinggal dan sebagainya. Ya, betul-betul saya sokong dengan Cikgu Jaafar tu. Mungkin ada mereka yang terlepaskan, diorang boleh rujuk kembali. Okey, mungkin cikgu lain ada tak sebarang soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Cikgu Nik Mardiah. Okay, jadi Ustaz masukkan segala bahan-bahan dalam Google Site kan. Lepas tu import macam mana kepada budak tu? Maksudnya copy link balik ke macam mana? Macam mana input budak? Maksudnya Ustaz kan dah buat Google Site semua tu kan?
Okay. Lepas tu macam mana murid tu nak tahu apa yang Ustaz buat? Saya tak bagi Google Site ni pada murid saya. Saya bagi dekat murid saya punya YouTube video pengajaran saya punya Google Form tu, saya punya bahan buku teks yang saya buat 2 muka surat tu. Sebab macam di tempat saya ni macam dia punya Google Classroom tu macam tak berapa nak line internet dia tak berapa okey kan. So macam kalau kita guna YouTube video rakaman pengajaran tu, so macam diorang boleh tonton lihat pada waktu yang line dia okey. Sebab macam kita buat video rakaman, kita hantar terus video tu ke Telegram ataupun ke WhatsApp, dia akan makan data yang banyak pada murid kan. So macam kita bagi dia YouTube, so YouTube tu dah agak kurang sikit lah makan data tu pada murid tu. So saya tak bagi saya punya Google Site, saya bagi saya punya bahan tu kepada murid. Oh okey, faham. Jadi kalau macam tiba-tiba ada murid saya tanya, Ustaz, kerja rumah 20 Januari tu apa kan? Kalau saya malas, ambil lah saya punya Google Site ni, pergi tengok sendiri lah. Gitu lah. Senang kan bagi je. Tak lah. Oh jadi maksudnya Google Site ni seolah-olah macam RPH kita lah betul tak? Kita punya dokumentasi lah. Dokumentasi, okey, faham. Okey Ustaz, terima kasih. Dokumentasi digital, tidak perlu di print. Okey. Okey cikgu, saya nak cuba betul sebab sebelum saya pernah kena Google Meet ni dia boleh pecahkan ikut kumpulan. So hari ini saya nak cuba. So kita akan pecahkan kepada kumpulan. So nanti dalam kumpulan tu cikgu boleh bincang apakah kegunaan lain Google Site selain daripada dokumentasi PJR dan PDPR ni Okay, nanti saya bagi masa lebih kurang 3 minit je lah. Saya cuba Okey. Timer, okey ada 88. Okey, timer 30. Okey, baik. 30 minit tak boleh ingat. 3 minit. Okey, cikgu Okey, open rooms. Jadi ya. Bila kita masuk ke dalam breakout end tu, kita dah tak boleh dengar suara Ustaz lagi Tak. Ya betul lah. Okay, sekarang saya join kat dalam tu balik. Tadi saya join, tu saya keluar, tu saya nak join balik. Okey, lagi 2 minit je. Saya nak test. So benda ni boleh digunakan nanti.
Okay, lagi seminit nak habis. Okay, lagi seminit. Okay, 28, 27, 26. Saja je nak test. Masa bengkel dengan MJack hari tu saya dah terkena Kami lah. kita explain penerangan. Jadi tak jelas waktu MDX tu. Oh dengan MDX tu. Pada hari tu kita buat perkumpulan macam ni lah. Lepas tu kena bentang. Ha. Okey dah tamat backup room kita. Okay, just balik kan? Dia bergema. Okey, Cikgu Umi ni kata dia dah bincang-bincang dah. Boleh bentang kot. Cikgu Umi ni boleh bentang. Boleh share screen, boleh bentang. Saya tak buka kamera lah ya. Boleh pun tak masalah. Okay. Tadi saya dengan Cikgu Asia tak silap saya. Kami berdua je dalam record room tu. Okey, apa yang kami dapat? Okey, yang pertama kita jadikan sebagai dashboard sekolah di mana perkumpulan segala maklumat kira macam pengurusan sekolah lah. Ham, Koko dan juga Kuri. Okey, satu lagi vlog di mana kita boleh minta murid nyatakan aktiviti sepanjang PKP atau apa saja yang murid nak kongsikan. Kita bagi contoh, kita bagi link murid isi, so kita akan up di Google Site lah. So nanti dia boleh share dengan kawan-kawan lain lah apa aktiviti dia buat. Saya rasa satu lagi saya tak ingat apa tadi. Itu antaranya lah. Idea tu yang menarik. Saya suka tu macam one stop center kan. Berubah untuk sekolah sendiri kan. Macam portal sekolah sendiri. Tapi ada pecahan Koko, Kuri dan Ham. Ya, sangat menarik. Idea sangat baik. Ya, sekolah saya pun laksanakan seperti itulah. Cuma dia ada tim dashboard yang uruskan. Bagus ya. Hebatlah Kota Tinggi. Orang Kota Tinggi memang hebat-hebat orang kota. Okey, cikgu lain mungkin ada yang nak kongsikan? Baik, saya Assalamualaikum semua. Salam. Saya Cikgu Suhaila dari SK Petri Jaya. Saya cuma nak kongsikan satu je sebab Ketua Panitia Bahasa Inggeris sekolah kami buat HIP program menggunakan Google Site ni. So dekat dalam tu kami letak semua aktiviti lah, dan aktiviti tu melibatkan murid, ibu bapa dan cikgu-cikgu. Bagus-bagusnya. Kita share link tu dalam grup kelas, so masing-masing beraktiviti kat dalam tu lah untuk HIP program. Ya, tanya cikgu. Tadi cikgu dengan siapa tadi? Saya. Tadi berkumpulan siapa? Tak ada, masing-masing masuk lepas tu live, tak ada nak tengok nama. Kenapa dia orang live? Nanti boleh masukkan pula dalam site tu. Pada hari esok Boleh. Lagi satu kan, daripada Google Site yang sudah hasilkan ni, kita boleh jadikan dia apps di handphone kita sendiri. Ya, boleh convert jadi app kasi. Sangat mudah lepas ni untuk kita bagi kepada orang kan hanya app saja. Okey, ada lagi tak cikgu-cikgu yang nak berkongsi? Kalau tak ada, saya serahkan semula kepada penceramah kita, Ustaz Uzzah. Okey, baik cikgu. Saya tunjukkan tadi tu adalah Google Meet tu dia boleh buat aktiviti berkumpulan. Tapi cikgu kena join EDD Cikgu Jafar? Ya. Okey, kalau nak join EDD, cikgu boleh berhubung dengan Cikgu Jafar. Cikgu Jafar sekarang dah jadi penolong pegawai BPJ Kota Tinggi, sumber teknologi pendidikan. Okay, boleh tanya dengan macam mana nak join EDD. So dengan join EDD tu, cikgu boleh buat aktiviti berkumpulan. Mana contoh 20 orang murid cikgu join Google Meet. So dia boleh pecahkan kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan ada berapa orang? 3 ke 4 ke? So dia boleh berbincang, lepas dah siap berbincang, cikgu boleh bagi masa 5 minit dah berbincang, lepas tu dia datang semula ke dalam Google Meet yang sebenar, so boleh buat perbentangan. Okey Okay, baik. Kita punya bengkel kita ni, nanti Cikgu Jafar dia akan bagi SPI KPM. Mungkin sekarang Cikgu Jafar boleh paste dekat
Cek ke mana ke? Cikgu Okey, dulu baik. bagi Saya. Okey, baik. Sekejap ya, saya share skrin saya sekejap. Kejap. Okey, sebelum saya mengakhiri saya punya pembentangan saya berkenaan Google Site. So kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dengan saya boleh, dengan Cikgu Jaafar boleh, dengan Cikgu Nasir. Siapalah dekat Google ni kan. InsyaAllah kita akan bantu. Okey, saya ucap terima kasih. Saya mohon maaf sekiranya ada kekasaran ke yang saya tak sengaja lah tercakap benda yang tegus hati, saya mohon minta maaf. Okey, kita jumpa esok dengan tajuk Padlet Cikgu Azura, Cikgu Sains, Cikgu SK Bandar akan bentang aplikasi Padlet. Kita ada 250 seat 250 seat, maknanya 250 orang ni kuota tinggi. Yang boleh minat boleh join. Link tu Cikgu Jaafar akan letak dalam Telegram grup admin Delima. So cikgu boleh tanya dengan admin Delima sekolah masing-masing pukul 10.30 pagi mana link tu. Sebab insya-Allah pukul 10.30 pagi kita akan letakkan link Google Meet tu dekat Telegram admin Delima. Kalau pernah yang admin dia tak join grup tu, suruh dia join. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Ustaz Huzal kita yang saya rasa sangat satu perkongsian yang saya rasa sangatlah berbaloi dan sangat pentinglah untuk dalam proses kita tengah menghadapi PDPR kan, untuk kita hasilkan kita punya dokumentasi sendiri. Dan juga yang dimaklumkan oleh Ustaz tadi, jangan lupa untuk semua cikgu-cikgu di Kota Tinggi untuk join grup Telegram. Boleh search saja @the5kt. Boleh search di grup Telegram @the5kt, di mana grup itu akan jadi tempat untuk penyampaian segala maklumat berkaitan dengan webinar. Okey? Dan juga jangan lupa pada hari esok dan juga hari Khamis, pada hari esok kita akan bersama lagi dengan tajuk PDPR menggunakan Padlet yang akan disampaikan oleh Cikgu Azura binti Hamidun daripada Sekolah SK Bandar. Dan seperti biasa, masanya adalah pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pada hari Khamis, kita bersama dengan orang hebat kita, Cikgu Nasir kita daripada SK Semangga yang akan berkongsi dengan tajuk PDPR menggunakan Google Form. Jadi, setkan masa anda pada hari esok dan juga hari Khamis bersama dengan bengkel yang dianjurkan oleh Sektor Pembelajaran USTP, PPD Kota Tinggi bersama dengan KT GFET. Dia terbuka kepada semua guru, terutama untuk guru-guru di Kota Tinggi Johor. Dan juga seperti biasa, sebelum saya berikan link pendaftaran SPLKPM, saya tunjukkan dulu tata cara untuk mengisi supaya untuk mengelakkan berlaku kesilapan. Okey, baik. Yang pertama sekali, nanti saya akan pastekan link pendaftaran dekat ruangan chat. Minta untuk semua guru untuk tunggu sehingga selesai mengisi. Maksudnya kalau dah siap isi, barulah boleh lihat daripada Google Meet ini. Dan jika ada sebarang permasalahan atau sebarang pertanyaan, para peserta boleh terus rujuk kepada Encik Jaafar di PPD Kota Tinggi kita. Okey? Dan juga nanti bila dah klik pada link tersebut, para peserta perlu isilah satu Google Form yang mana isikan alamat email yang aktif. Kemudian cikgu-cikgu kena isikan nama penuh cikgu, isikan type dengan huruf besar. Okey, kemudian sekejap ya. Okey, kemudian cikgu-cikgu isikan nombor kad pengenalan di type tanpa sempang. Kemudian isikan juga nombor telefon juga di type tanpa sempang. Kemudian boleh pilih nama sekolah cikgu bagi guru-guru di Kota Tinggi. Namun jika ada para guru yang mengikuti sesi ini namun bukan di Kota Tinggi, para guru boleh menulis di bahagian pilihan bawah tersebut nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Okey? Kemudian sebelum cikgu-cikgu dah isi semua Google Form ini, pastikan telah diisi dengan maklumat yang tepat. Kemudian barulah klik kepada submit. Okey, bila dah klik pada submit, para cikgu akan jumpa satu link macam ni, pendaftaran peserta bengkel PDPR menggunakan Google Site. Terima kasih. Okey, ni merupakan link SPL KPM cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu klik kepada link SPL tersebut. Okey, seperti biasa isikan nombor kad pengenalan cikgu yang di type tanpa sempang. Okey, kemudian sehingga keluar seperti ini status hadir. Kehadiran anda telah direkod ke pangkalan data. Okey. Namun kalau keluar seperti ini, kata maaf, kad pengenalan anda telah wujud, maksudnya cikgu-cikgu telah pun berjaya membuat pendaftaran. Okey.
Jadi ni merupakan link dia iaitu mungkin kalau cikgu boleh scan dan juga saya pastekan lah link dekat ruangan chat dia punya ni. Sama ada cikgu boleh scan ataupun sekejap ya saya pastekan link dekat ruangan chat dia. Sekejap ya. Lambat pula. bit.ly sekejap saya pastekan ya. Okey, linknya ialah sekejap ya. Tak boleh share pula. Sekejap ya, dia tak boleh nak share sekejap. Sekejap ya. Okey, sama ada cikgu boleh scan ataupun boleh klik kepada link yang saya pastekan di ruangan chat bit.ly/ppdkt 9 Feb 2021. Pastikan cikgu-cikgu telah selesai isi link pendaftaran, kemudian barulah boleh live daripada Google Meet ni. Dan kami di pihak penganjur nak ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang sudi mengikuti sesi pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk bersama lagi pada sesi esok hari dan juga hari Khamis. Dan juga boleh sebar luaskan kepada rakan guru yang lain untuk supaya sama-sama kita belajar ilmu yang baru dan juga untuk sama-sama dapat manfaat daripada webinar anjuran PPD Kota Tinggi bersama dengan KTJFT. Nak email, tak kisahlah email peribadi ke ataupun email LUI tidak ada masalah. Saya pastekan semula link dia dekat ruangan chat ya. Kalau sudah saya isi link pendaftaran, para peserta boleh live daripada Google Meet ini dan kami ucapkan terima kasih kerana mengikuti kami pada pagi ini. Dan jangan lupa cikgu-cikgu semua, kita jumpa lagi pada hari esok dan juga hari Khamis. Ya cikgu-cikgu? Okay, terima kasih cikgu-cikgu yang telah mengikuti pada pagi ini. Dah masuk.